Saya ingin membuat penjelasan berkenaan dengan laporan polis yang baru dibuat tadi oleh Ketua Armada Wilayah, Saudara Taufan Manoga. Saya difahamkan laporan yang sama telah dibuat di seluruh Malaysia. Lebih kurang ada 50 laporan polis yang dibuat oleh Pemuda Perikatan Nasional ke atas pengerusi DAP, Saudara Lim Guan Eng, atas kenyataan yang cukup resis, cukup ekstrim, prejudis ke atas Perikatan Nasional, yang mana kami ingin mengingatkan dan juga berkongsi dengan pihak media dan rakyat. Laporan polis ini dibuat di bawah Seksyen 499, 500 dan 505 Kanun Keseksaan serta Seksyen 4 Akta Hasutan 1948. What Lim Guan Eng had stated in Mandarin in his political rally in Penang is seditious in nature. It's quite grievous, kalau kita tengok kenyataan yang beliau buat adalah sangat berbahaya kepada hubungan antara kaum dan agama di Malaysia. Dan seperti mana telah dijelaskan tadi oleh Yang Berbahagia Ustaz Shukri Omar, Ketua Perikatan Nasional Selangor, Pemuda Perikatan Nasional Selangor, saya sebagai ahli parlimen di Kelantan, pengundi bukan Melayu, bukan Islam cukup ramai, dan mereka tiada masalah duduk di bawah pentadbiran kerajaan yang membangun bersama Islam. Dasar-dasar kebebasan agama, budaya tetap terpelihara, tiada masalah. Jadi saya tidak faham kenapa Saudara Lim Guan Eng sanggup meracuni, poisoning the mind of Chinese voters, scaring them about the green wave yang kami tolak sebenarnya. Ini istilah yang dicipta oleh Tan Sri Lim Kit Siang, the father himself, berkenaan dengan kebangkitan rakyat, menolak Pakatan Harapan yang kuat menipu dan Barisan Nasional yang kuat merompak. Itulah sebenarnya gelombang kebangkitan rakyat yang Perikatan Nasional dapat dalam PRU ke-15 dan akan diteruskan dalam PRN negeri yang akan datang tak lama lagi. Jadi saya nampak ini perlu tindakan yang tegas, seperti mana yang diwar-warkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan IGP yang baru. Tindakan tegas terhadap mana-mana kepimpinan politik dan orang awam yang bermain sentimen perkauman dan agama yang melampau. Is beyond reasonable discussion about race and religion. Because as we all know, di Malaysia dan dalam Islam sekalipun, seperti dijelaskan oleh Ustaz Shukri, Muslims are forbidden to destroy any house of worship. Even during war, it's haram to do that. Doing so, like what Taliban did by destroying the huge Buddhist statue, is haram. That's an anomaly. It goes against Islamic principle. Jadi tak mungkin di Malaysia mana-mana pihak yang memimpin negara kita, sama ada PAS, Bersatu, UMNO, PKR ke siapalah, akan buat sebegini. Kerana apa? Kalau ada pemimpin Islam yang buat merobohkan kuil, tokong, gereja, apa saja di luar batas undang-undang negara, kami akan lawan mereka. Pemuda PAS, Bersatu, Gerakan akan lawan mana-mana pemimpin Melayu dan Islam yang zalim ke atas hak orang-orang bukan Islam dan Melayu. Jadi ini perkara yang serius. Kami nak ingatkan kepada DAP, jangan bermain api dengan Perikatan Nasional. Pemuda kami ada di seluruh negeri. Kalau mana-mana pihak yang cuba bermain api dalam isu perkauman, kami akan protes di hadapan mana-mana ceramah DAP yang akan buat, supaya mereka minta maaf dan tarik semula kenyataan yang boleh merunding perpecahan yang begitu parah. Jadi ini perkara yang serius dan kami mintalah, kalau mana Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil boleh cakap mana-mana pihak yang bermain sentimen 3R dalam media sosial, dia akan hantar kereta polis depan rumah. Jadi saya nak tengok benda ni dibuat depan rumah Lim Guan Eng, supaya kereta polis datang rumah beliau dan bawa beliau ke balai polis. Seperti mana yang pemimpin kami kena, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang diminta hadir ke Bukit Aman, kita hadir. Kita jawab, bagi kerjasama pada polis. Jadi benda yang sama kena nak lihat, Lim Guan Eng hadir ke balai polis, memberi keterangan dan penjelasan. Dan kalau benar beliau bersalah, tindakan undang-undang perlu diambil ke atas pengurusi DAP ini.
Jadi ini perkara yang serius dan kita minta semua pihak tidak menggunakan sentimen agama dan kaum untuk meracuni pengundi masing-masing. Ya. Kalau hujah berdasarkan fakta, tiada masalah. Sejarah 13 Mei, Tan Sri Anwar Musa beritahu pada Lim Kit Siang, come in, bring in a lawsuit against him. He's ready to face in court. Jadi benda-benda ni historical fact. Ya. Kalau betul, kita tak ada apologetic tentang hal-hal ini. Jadi, hal-hal inilah kita minta mana-mana pihak, khususnya DAP, tidak bermain sentimen ini, walaupun dalam bahasa ibunda mereka. Jangan lupa, bukan tak ada dalam kalangan pemuda PN yang boleh memahami Mandarin. Kita faham, what you speak in the rally, we will monitor every minute of it. Ya, jadi inilah perkara yang ingin saya tegaskan, dan laporan polis yang banyak dibuat oleh pemuda PN ini sudah cukup untuk tindakan PDRM ambil ke atas saudara Lim Guan Eng. Selain daripada minta polis untuk ambil tindakan dengan segera ni, adakah you minta juga untuk Lim Guan Eng minta maaf dan family Fazil sendiri untuk ambil tindakan yang sewajarnya? Ya, itu pendirian kolektif Pemuda Perikatan Nasional, bukan saja tindakan pihak berkuasa ke atas beliau, tapi juga kami menuntut Lim Guan Eng meminta maaf kepada Perikatan Nasional dan seluruh umat Islam dan orang Melayu berkenaan hal ini. Adakah tempoh yang diberikan kepada Lim Guan Eng untuk membuat permohonan maaf ini? Selagi sebelum habis hari mengundi, kita menunggu permohonan maaf daripada beliau. So 50 police report, do you think that will scare off the opposition from playing the race card? Yeah, definitely. It will scare everyone. Not only them, also us. It's a reminder to all, to even Perikatan Nasional politicians. Yeah, I mean, let's face it, the real problem is economic. Yeah, our ringgit is going down, 24-year low. Yeah, so I think everyone should focus on bread and butter issues. It's okay to touch about race and religion because, after all, we cannot run away from these issues. Part of our culture and social fabric. But do not make outrageous claim like what Lim Guan Eng did. Yeah, it's totally baseless and fear-mongering. Simple as that. On the same note, pagi tadi polis ada keluarkan statement to calling past president regarding the 3R posting on 8th of July. So what's your comment on that? Isn't that the same thing? Well, I mean, as I said, Tuan Guru, he's never run away from police. If he's being called, he will go and explain to the police keterangan lanjut tentang apa yang beliau cakapkan. I think it's all being done with facts. I was there masa di Terengganu pun, he said the same thing, warning about the issue of extremism in racial politics. It's not just, I mean, it's unfair to view racial politics being lashed to PN when DAP is clearly playing that to the gallery of the Chinese voters. And so we are fair and just in terms of conforming to the law. Sedangkan perkara ini dah ditegaskan oleh Ketua Polis Negara banyak kali tentang 3R, jangan dimainkan isu ini, tapi masih pihak menggunakan isu ini untuk menarik perhatian. Adakah ini kata taktik lapuk yang cuba masih dimainkan? Saya rasa kita kena faham, di Malaysia politik bercakap tentang agama dan kaum itu tidak dapat dipisahkan. Ya, contohnya isu nama Allah. Ini isu yang melibatkan undang-undang, melibatkan penafsiran dan kebenaran. Jadi kalau ahli politik ini bercakap, tak ada masalah. Tapi tak perlulah buat kenyataan yang fitnah, kenyataan yang tidak ada asas. Ya, jadi perkara ini memang perlu kita bendung. Contohlah masa PR15. Ada kenyataan daripada seorang ustaz daripada PAS di Kedah yang membuat kenyataan melampau tentang masuk neraka dan sebagainya. Kami minta dia minta maaf. Ya, sebab itu melampau. Salah. So, tak ada masalah di pihak Perikatan Nasional untuk menarik balik ataupun menghukum mana-mana ahli kami yang melampaui batas. Jadi, kita ada prinsip ilmu, prinsip budaya yang kita patuhi untuk memastikan kempen sama ada bercakap tentang agama atau kaum tidak lari daripada asasnya. For example, isu bak kutih. Same thing. Kalau kita bercakap isu bak kutih dari perspektif atau kerangka dasar kebudayaan kebangsaan, why it is not good to adopt bak kutih as our national cuisine, I think it has basis. As what Professor Teo Kok Siong have said. Ya, jadi benda ni saya rasa ada masalah.
Cuma jangan melampaui batas. I think semua orang mature enough to understand about this. So 50 laporan polis tu yang dibuat oleh Perikatan Nasional, right? Ya. Yeah. So adakah ada pihak lain yang cuba untuk buat laporan yang sama, dan di manakah orang kata rakas sejawat anda di pihak sana yang masih belum buat sebarang laporan polis? Ya, saya tak pasti sama ada peringkat NGO maupun pemuda UMNO. Saya nampak Ketua Pemuda UMNO yang Muhammad Dr. Kamal ada buat kenyataan. Tapi saya tak nampak lagi lah pemuda UMNO datang sini buat laporan pada Lim Guan Eng. Walaupun Presiden UMNO kata dia membela saudara Lim Guan Eng. Jadi saya pun pening kepala dengar. Tapi tak apalah, itu kerajaan UMDAP Perpaduan, itu mereka punya pendirian. Di pendirian kami menolak kenyataan Lim Guan Eng yang resis dan chauvinis itu. Tapi apa pendapat Abi tentang Lim Guan Eng kata PN as being, dia sebut Sultan Syah Ali punya misinterpret kenyataan sebenar dia, dan bukan itu yang dia kata sebenarnya. Kita dah semak transkrip, rakaman video, ceramah dan audio yang beliau nyatakan. Ya, beliau merujuk tentang kuil dan cuba menyalahkan kerajaan Kedah yang dipimpin oleh PAS dalam hal ini. Jadi kamu nak jawab, jangan jawab depan dalam media, jawab dekat polis. Ya, kenyataan kamu tu memang berbau hasutan. So kalau betul kata benda itu satu salah tafsir, sepatutnya Lim Guan Eng datang sini untuk buat laporan membela dirinya. Ya, betul. Terangkan, bawalah bukti kenyataan beliau itu disalah tafsir oleh Malaysia Now ataupun China Press. Saman Malaysia Now, saman China Press. Senang untuk cerita. So untuk keadilan dia perlu tampil. Dia perlu tampil. Kita boleh tutup buku cerita ni kalau dia minta maaf dan hadap polis. Senang cerita. Demi perpaduan dan keharmonian kaum. Dan rasanya tindakan polis ini akan memberi, kalau kata betul polis dapat ambil tindakan, ya ini akan menjadi pengajaran kepada semua pihak. Yes. Ya, saya setuju. Polis perlu tegas dalam hal ini.